Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, saya nak mulakan, saya punya sesi sharing knowledge berkenaan dengan Daisy Lab. Saya ada banyak permintaan. In fact, saya punya video-video sebelum ni, yang berkenaan dengan Daisy Lab. Sebenarnya saya buat tu untuk pelajar-pelajar yang terlibat dengan makmal, subjek measurement instrumentation dan juga subjek sensors. Tapi ada juga yang, pengguna-pengguna lain yang especially lah daripada Universiti Malaysia Pahang yang nak gunakan Daisy Lab ni. Mungkin orang persendirian, ataupun pelajar-pelajar daripada postgraduate, pasca siswaza. Banyak lagi lah audien-audien, pelajar-pelajar ataupun pengguna-pengguna yang merujuk video saya tu. Jadi saya nak buat satu video lain lah yang nak cerita asas berkenaan dengan Daisy Lab ni. Okey, saya go straight to the Daisy Lab. Apa yang ada dekat sana depan ini ialah um, paparan Daisy Lab. Bila kita tekan ikon Daisy Lab, yang saya pakai Daisy Lab 12 lah. Anda boleh dapatkan Daisy Lab software di mana-mana, murah je. Tak murah sangat tapi bolehlah dapatkan. Ataupun kalau di UMP, pelajar UMP dapatkan daripada lab instructor. Boleh dapatkan. Cuma untuk menggunakan Daisy Lab ni kita kena tahulah basic-basic apa basic yang ada. Kalau tengok sini, kita ada macam biasa untuk window based punya software, kita ada file, edit, dan kita ada lah yang ni yang module measurement view ni standard lah untuk software itu sendiri, untuk spesifik untuk software itu. Dan kita ada pula macam biasalah, ada option, ada window, ada help lah. Tapi saya akan pergi kepada function-function dalam tab ni uh, over the time lah. Bila saya ceritakan apa yang nak kena buat tu, nanti saya akan gunakan tab-tab yang ada kat sini. Yang lain-lain tu semua basic, apa yang ada dalam standard window based punya software. Cuma kita nak tengok kat sini untuk kita nak melaksanakan fungsi software ni, kita kena tengok dalam ni lah, bahagian ni. Ini bahagian modul yang terlibat yang kita akan pilih untuk kita masukkan ke dalam ni worksheet area. Ini worksheet area kita yang kita akan gunakan untuk kita nak design lah kita punya measurement process. Ingat lah, Daisy Lab ni ialah satu software yang digunakan untuk virtually show your measurement. Dan kita boleh proses data kita tu. Kita boleh set up lah macam mana output yang kita nak. Dan juga apa data yang boleh kita save. Okay. Penting untuk kita set up dulu kita punya Daisy Lab untuk pastikan apa yang masuk dalam software Daisy Lab tu yang berguna untuk anda punya measurement. Itu paling penting. Salah setting, kita dapat bacaan yang tak betul lah. Kita dapat reading yang salah. Okay. Now kita akan tengok basic concept pada Daisy Lab. Okay. Pertama kali bila kita buat measurement, saya rasa dalam apa-apa measurement pun, kita kena set up dua perkara. Iaitu sampling rate dia dan juga block size. Sebabkan measurement software Daisy Lab ni memang untuk view, untuk tunjukkan output dia. So penting untuk kita tunjukkan output dia, iaitu digital output. Yang mana input dia biasanya ialah analog lah. Kalau kita sambungkan dengan hardware, daripada mungkin National Instrument hardware, input dia ialah daripada analog signal. Kalau dia digital lah. Tapi kalau daripada analog signal, kita kena tukar kepada digital. So dia perlukan ada sampling lah. Nak samplekan jadi digital tu kena ada sampling. Dan kita mesti pastikan sampling rate kita cukup. Dan untuk belajar perkenaan sampling rate ni, detail dia boleh rujuk pada nota-nota saya measurement instrumentation lah. Especially untuk Nyquist frequency. Itu konsep tu you kena faham betul-betul untuk pastikan kita set up betul-betul kita punya measurement pun set up tu. Memang penting. Sebab kita nak measure kan, kita mesti pastikan apa yang kita nak measure tu, kita dapat measure secukupnya lah. Tak naklah kita nak cuba measure something, tapi yang keluar benda lain. Jadi itu kita kena perhatikan betul-betul. So Nyquist frequency. Nyquist frequency tu very important untuk you learn before we use this software ni. Okay, sekarang ni saya akan tunjukkan sebab saya tak sambung dengan hardware mana-mana. So kita perlukan signal untuk kita view
So the best way yang saya boleh buat ialah saya akan generate signal sendirilah. Ada dua cara. Pertama saya boleh gunakan sound card sebab software ni automatically dia boleh detect sound card. Sebenarnya dia boleh detect apa-apa di EQ yang bersambung dengan dia. Contoh yang di EQ ataupun data acquisition yang bersambung dengan dia lah sound card lah, sound card komputer ni. Komputer ni ada sound card. Sound card tu dia convert, dia macam DAQ lah, data acquisition. Dia convert sound saya ni kepada data digital. So Dazilab boleh connect dia sebab dia sambung dengan motherboard kan. So dia boleh baca apa yang ada dalam motherboard tu. Kalau kita connect data acquisition macam National Instrument, kita connect dengan USB. So of course Dazilab ni, bukan Dazilab, komputer akan detect lah USB tu. Dan kita boleh pastikan Dazilab communicate dengan hardware yang masuk tu dengan menggunakan dia punya driver lah. Driver tu dia akan speak with each other to make sure that they synchronize everything. But anyway, saya tak nak pergi pada yang hardware lain. Saya akan tengok sama ada kita nak gunakan sebagai contoh lah. Saya akan gunakan pertama sama ada sound card. Ataupun yang kedua ialah kita generate sendiri signal dengan menggunakan signal generator. Tapi the best way lah kita pakai signal generator lah. Sebab senang, dia akan keluarkan satu output yang tetap. Okay, contoh pertama yang saya akan buat ialah kita nak generate signal dulu. Uh, kita generate dan kita save signal tu. So, pertamanya ialah kita buat generator lah. So, ni ialah control. Dan control ni dalam modul control ni, dalam folder control. Ni bukan modul, dalam folder ni folder baru. Dalam folder tu ada banyak modul. So, dalam control dia ada banyak daripada generator sampai ke bawah ni. Alright, block time. Dan setiap satu ni dia ada, boleh tengok help lah apa function dia. Tapi over time saya akan cuba explore bersama dengan anda lah. Saya pun tengah belajar juga. So kita akan explore bersama-sama lah. So let's say pertama adalah generator. Saya masukkan generator ni. So saya akan pilih untuk without modulation. Anda boleh pilih untuk with modulation. Which is anda boleh buat modulation. Anda boleh ubah sesuai amplitude dia. Anda boleh ubah sesuai frekuensi. Atau anda boleh ubah sesuai bentuk pulse yang keluar nanti. Tapi sebab generator kita ni, kita akan buat signal generator dalam bentuk sine wave lah. Sine wave. Bukan sine wave je, banyak lagi wave lain yang berkenaan. Siapa-siapa yang pernah tengok oscilloscope, dia tahu apa maksud dia signal generator ni. Kita boleh buat banyak jenis signal kita akan keluarkan. Jadi kita akan buat satu yang without modulation, yang biasa punya. So saya tekan OK. So inilah rupa modul dia. Tapi dia tak, kita kan tengok apa ada dalam modul ni. Kita double click dia. So biasanya saya akan ubah nama dia lah. Saya akan buat generator lah. Ataupun saya boleh namakan sebagai signal generator lah. Penting kita namakan nanti untuk kita kenal pasti lah. So mungkin dia tak boleh panjang sangat modul name ni. Mungkin saya save sebab signal generator lah. Anda boleh tulis description. Description panjang. Tulislah untuk nanti kalau kita buat measurement. Kadang-kadang satu modul tu kita mungkin banyak modul yang ada yang sama tapi dia function berlainan. So kita kena buat satu description untuk dia. Jadikan amalan lah. Tapi yang ni saya buat ni lah. Saya buat simple signal generator lah. Saya just translate balik apa nama modul name tu. So kita boleh keluarkan banyak dalam satu modul kita boleh keluarkan banyak signal dengan kita introduce banyak channel lah. Kita introduce banyak channel sebagai output. Tapi kita nak pakai satu je untuk sebagai permulaan ni. Satu je channel kosong dan nama channel kosong tu generator kosong lah. Kita boleh letak nama, tapi sebab satu tak penting pun nama satu je kan. Unit kita set unit ini apa, tapi of course voltage, frekuensi saya buat default 10, amplitude 4, yang lain-lain phase shift semua tak ada. Kita just bentukkan signal sine wave yang frekuensi dia 10 Hz, which is dalam satu second ada 10 cycle in 1 second. Ada 10 cycle in 1 second. Dan amplitude dia, ketinggian amplitude dia adalah 4. So, inilah signal dia. So, saya just tekan OK. So, macam nak view signal dia, kita tekan display. Ni display. Memang dia akan display untuk semua. Apa-apa jenis display ada kat dalam ni. So, OK. Ni yang penting dalam display ni. Untuk hari ni, saya akan tunjukkan YT chart dulu. Ada banyak lagi yang lain. Nanti kita akan explore bersama-sama. Bar graph, status display, all very interesting module. Tapi untuk kali ni, saya akan tunjukkan YT chart dulu. Okay.
Quality check dulu. So dia display, saya tekan OK. Dalam ni ada banyak tab lah. So untuk kali ni kita akan belajar 2 tab tu. Okay, tab ni uh, tab untuk restore all Windows. Perhatikan bila saya keluarkan ni lah cap display ni cap untuk output tau. So bila saya masuk je output kat sini, apa display chart ni sebenarnya dia telah wujudkan satu window lain, window untuk display figure. Automatically window tu akan ada, cuma dia minimum, dia akan minimize. So apa kita nak buat, kita tekan maximize dia akan keluar. Ni maximize. Ni window dia. Window berkenaan dengan display. Dan perhatikan nama dia sama lah. Itu yang cara kita nak track dia punya. Kalau ada 10 graph ni kan, ada 10 lah uh, nama kan, barulah kita tak confuse nak cari kan. So let's say kita ni kita restore our window, kita buka semua file. Ini kita kecilkan balik. Kalau ada 10 kita kecilkan balik automatically. Kita boleh buat bila kita restore, kita buka, kita boleh buat macam ni. Kita one by one kita minimize kan. Boleh. Tapi kadang-kadang susah juga buat satu-satu lambat. Tutup semua. Biasanya kita tutup semua sebab kita nak adjust dalam worksheet ni. Kita nak pastikan kita boleh bermain dalam worksheet ni, kita tutup semua. Tapi sebelum saya adjust apa-apa, saya kena double click dulu ni. Saya buat nama lah. Saya buat mungkin saya namakan sebagai graph 1 lah. Ataupun chart 1. Okay. Saya biasa buat auto scale. Tapi terpulang lah nak buat auto scale, tak buat auto scale boleh buat. Nak tekan sini boleh, nak tekan lepas kita run pun boleh. Let's say saya tekan sekarang, kita buat auto scale sekarang. Dan only one channel involved, satu channel input saja. So kita buat output pun satu kan, so satu dah input. Yang ni scaling lain kita buat manual lah, tapi basically kita buat auto scale, so scaling ni kita biar aja. Okay, ini dalam axis tu kita untuk time kan ada YT chart kan, Y versus T. So T tu kita boleh define dia punya, nak tulis dalam bentuk macam mana, nak bentuk dalam bentuk uh, time ke, nak bentuk date ke, whatever lah. Tapi saya buat time lah, time masa lah, saat. Kita klik OK. So OK, dah cukup setting, kita buka balik, tekan ni, kita run lah. So kita run, so tekan run je lah. Tekan run ni OK. Tadi modul restore Windows dengan minimize window kan. Sekarang ni untuk run. Dia ada run, ada pause, ada stop. So kita run dulu signal. So it gonna run the signal, which is this is actually 10 Hz punya signal lah. Dan perhatikan betul-betul kalau saya boleh stop. Dia boleh stop sini, pause measurement boleh. So perhatikan dia 4 lah. Dia 4 sebagai amplitude. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita boleh calculate, kita boleh calculate tau. Ni untuk frekuensi kita boleh calculate ni apa dah kita boleh tekan ni. Untuk kita tengok cursor. Ia akan keluarkan 2 cursor. Satu sini ya. So kita boleh measure peak to peak lah. Ni satu peak. Kita tambah satu peak. So peak to peak distance sepatutnya dia dalam bentuk, sepatutnya ni period lah. Masa untuk 2 peak T ya. 1/T ialah frekuensi dia. Okay. So perhatikan. So T ialah 019 tolak 009. Jadi 0.01 lah. 0.1. 0.1. Basically 0.1 ni kita boleh, kalau kita boleh calculate keluar bentuk frekuensi jadi 10.12. Sebenarnya 10.12 ni pasal ada kita ni, saya mungkin tak dapat sangat ni. Saya mungkin kalau saya boleh nak rubah suara akan dapat, sebab dia dapat tepat sikit lah 10 Hz lah. Jadi dia bergantung pada kat mana saya letak benda ni. Tapi yang penting overall 10 lah tu, 10 Hz. So saya dah proof dia punya, maknanya saya boleh tunjukkan daripada display ni. Perhatikan dia automatic keluar ikut maksimum sebab saya set auto scale tadi. Kalau kita tak set auto manual scale, dia akan kita kena set scale axis ni manual lah, secara manual. Tapi sekarang ni dia dalam bentuk yang auto. Saya tutup ni. Okay, sekarang ni macam ni banyak setting boleh buat ni, boleh tekan ni, macam-macam benda boleh buat boleh explore lah. Nak bentuk macam ni ke boleh. Dua window. Ini dua window kalau kita nak dapat dua channel. Kalau dua channel kita boleh tunjukkan dua lah. Contoh dua channel macam ni. Stop. Contoh dua channel. Let's say kita signal ni generator, kita buat dua channel output lah. So channel pertama yang default lah. Yang tadi. Channel kedua kita buat
Dia nak nama dia dah tukar dia bagi auto nama lah. Channel kosong dan channel 1. Ha. Channel 1 ni kita buat tinggi sikit frekuensi dia 10 100. Amplitude kita buat rendah sikit 2. So kita tengok sine wave kita tekan ni. So okey, nampaknya dapat 2 channel. So dapat satu ni kalau kita tak kita tengok apa jadi kalau kita run tanpa kita connect mana-mana. Dia boleh dia boleh. Cuma tak view apa-apa lah. So kita stop stop dulu. Kita buat satu lagi. Kita boleh buat satu lagi ni. Macam ni boleh. Boleh buat macam ni. Sambung kat sini, ni ke sini. Pun boleh. Ada orang buat macam ni. Ada orang buat macam ni. Delete balik delete balik. Cara nak delete senang. You tarik ni kan ada kan. You just select je. Lepas tu you tekan delete, you tekan button delete. Tu delete lah. Yeah. Ataupun you buat ni, you double click, you keluarkan satu lagi channel, input. Kan. Dia automatically dia akan keluar sini, so sambung lah. Kan. Sambung macam ni. So, boleh buat macam ni. So, kalau macam ni, kita boleh buat macam ni. Kita boleh buat dua view. Satu view atas, satu view bawah. Perhatikan dia tak ada. Yang ni kan dia dah auto scale 4 kan. Bawah ni dia tak pernah running lagi. So dia jadi minimum value lah. Cuba kita run. Nampak? Yang ni, yang atas ni tadi kan 10 Hz. Yang bawah ni 100 Hz. Dan amplitude dia 2, amplitude dia 4. So macam biasalah kalau macam tadi saya sebut, kita boleh check balik signal dengan menggunakan function daripada yang window ni. Tengok ni. Ni tracking tracking dia punya signal. Okay. Tak boleh, kita tekan ni dulu. Sekejap. Tekan bawah ni. Sekejap. Kita buat. Boleh lah. Kita buat menu lagi satu ni. Dengan satu ni. Okay. So, lebih kurang dalam, sama satu lah. Kita tak tepat lah. 100 lah tu. Okay. So, kita dapat 2 macam ni lah. Macam-macam cara boleh buat. Banyak-banyak view kita boleh buat. Ni kalau kita nak gabung sekaligus. Semua serentak. Ni second axis lah. Boleh buat juga macam ni. So, you can explore how to display lah in many ways. Okay. Ini untuk kali ni saya tunjukkan ni dulu. Tapi sebelum saya stop. Saya nak tunjuk sampling. Signal generator, perhatikan kat bawah ni, dia time base. Dia pakai time base apa? So, sekarang ni dia pakai time base driver. So, maknanya dia pakai time base sama macam time base untuk driver ni sebenarnya sound card. Dia guna sound card punya timing. Kita boleh pilih satu lagi, Desilat punya timing. Pun boleh. Tapi, tengoklah sistem the whole worksheet ni nak pakai timing apa. You kena synchronize lah. Kalau you dah set time base untuk pakai Dezilab, maka apa-apa function pun you kena terus stick dengan Dezilab punya time base. Tapi tadi sebab dia dah default pakai time base driver, so kita pastikan semua follow time base driver. Okay. Alright. So tadi ingat signal 10 Hz dengan 100 Hz. So Nyquist frekuensi kata bila kita nak setting sampling rate, okay, sampling rate mesti sekurang-kurangnya ialah 2 kali ganda lebih besar daripada lebih besar bukan sama, mesti lebih besar daripada 2 kali nilai maksimum frekuensi yang ada. Contoh dalam kes kita ni ada 2 frekuensi kan. 100 Hz, 110 Hz. So yang paling maksimum adalah 100 Hz. So sampling mesti lebih daripada 2 kali nilai dia. So dia mesti lebih 200. Lebih daripada 200 sampling dia. Barulah dia boleh measure. Okay, kita tengok setting kita. Tadi kan kita buat time base berapa tadi? Time base kita ialah kita pakai driver. So kita mesti ubah time base driver. Cari kita pergi sini measurement. Kita pergi time base. Tengok all setting. Okay. Kita adjust driver ni.
Sebab kita pakai driver punya time base driver. So sebab sound card, saya pakai sound card punya timing. Sampling rate lah. Sekarang dia set default 11,000. 11,000. Nyquist frekuensi kata dia mesti sekurang-kurangnya 2 kali ganda daripada maksimum frekuensi. So 2 kali ganda tadi 100 maksimum, 2 kali ganda dah 200 lah. So dah ni 11,000, so memang jauh lebih besar lah. Tapi ada efek dia, uh, untuk 11,000 ni ada kesan dia. Jadi tak boleh banyak sangat. Kalau banyak sangat nanti masalah. Uh, kita cuba ambil secukup rasa je. So minimum ialah 2 kali ganda. Lebih dari 2 kali ganda. So pengalaman saya kita ambil 10 kali ganda lah. Baru dia boleh measure. Tapi nak cantik dia punya measurement 100 kali ganda. So 100 Hz 100 kali ganda 10,000 lah. Kan? Kalau 10 kali 100 1,000. 1,000 sampling rate 1,000 Hz cukup lah. Maksudnya 1,000 lah. Ni dah okey dah. Dah okey dah. Tapi nak lagi cantik, dia punya smoothness bagus, kita buat 100 kali ganda. 10,000 plus 100 times. Let's say kita ambil yang 10,000 kita tekan OK. Sekarang ni block size takkan cerita dalam bentuk video yang lain. Buat masa ni kita buat automatic dulu. Nanti kita akan ceritakan pasal block size next video. Kita dah setting tadi punya sampling rate dan semua dah view kat sini dan kita run je lah. Kita dapat view macam ni lah. Kita boleh maksimumkan dia. Tekan maksimal tekan ni minimum. Maksimum heart rate. Dia boleh buat macam ni lah. Saya punya komputer boleh buat macam ni. Dia view sebelah-sebelah macam ni. Uh, Itu buat macam ni lah. Macam ni boleh. Satu window sini, satu window sini boleh. So, ini signal generator kalau kita boleh letakkan, kita gantikan signal generator ni dengan sound card punya actual view. Kita go to the module folder output, cari sound card. Mana sound card? Ni driver. Driver ni dalam ni sound card. Ni analog. Apa ni sound card lah ni. Okay. So, ni sekarang ni kalau kita run pun, dia tak keluar apa-apa lah. Dia akan view yang ni lah. So, kita boleh dapatkan satu display. Go to the display. YT chart. Ambil. Macam ni boleh. Ataupun, ingat. Kalau kita nak tunjuk macam ni, nak dalam bentuk graf yang sama, kita boleh buat cara lain. Kita boleh buat macam ni. Macam ni boleh, tak ada masalah. Ni. Ataupun kita buat ni. Kita tambah tu channel. Okey. Yang ni kan. Kita ambil sini, pergi sini. Kita boleh buat macam tu. So, dia ada, kalau macam ni kan, dia dah ada, macam ni, Audacity akan create dua window lah. Satu window chart 1, yang ni. Satu window lagi. Ni chart 2, saya buat chart 2. Chart 2 kita boleh namakan lah. Apa benda chart 2. Kita buat sound. Sound signal. Tapi chart 1 pun ada. Yang channel nombor 2 ni pun dia keluar. So, nampak tak? Dia dah buat 3 kan? Nampak tak? 1, 2, 3 kan? Cuba kita run. Nampak? Yang bawah ni memang sound saya. Yang ni adalah signal generator lah. Yang ni signal generator. Yang bawah ni memang sound daripada mulut saya. Setepuk saya pun dapat. Okay. 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 So, itu saja yang saya nak tunjuk untuk malam ni dalam very short video dan harap dia boleh membantu anda untuk guna. Jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum.